Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Akmal Saufi Muhammad Khalid, merupakan seorang peguam mengamalkan bidang guaman dalam perniagaan. Pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kami daripada ESCO bekerjasama dengan Perbadanan Usahawan Johor kita hari ini akan membincangkan beberapa perkara yang saya kira sedikit sebanyak berharap dapat membantu saudara-saudara yang membuat perniagaan, yang ingin melaksanakan membuat pendaftaran perniagaan ataupun sedang dan ingin mengembangkan perniagaan. Cuma dalam soal konteks perniagaan, selalunya soalan-soalan usahawan tanya saya apa yang perlu dilakukan, dan juga kadang-kala yang datang kepada saya untuk menyelesaikan masalah yang tidak kiranya dianticipate, dan apabila telah berlaku masalah baru dicarinya peguam. Jadi untuk membantu, dan kita tahu perniagaan ini memerlukan satu proses di mana efisiensi dalam proses. Kita tidak mahu membazir kewangan untuk nak lawan isu-isu perundangan. Kita tidak mahu membazir masa apabila kita berurusan dengan pihak kerajaan. Jadi apabila berbincang dengan pihak Perbadanan Usahawan Johor, kami merasakan bahawa ada perkara yang mungkin memberi bantu kepada usahawan-usahawan dalam negeri Johor, dan seterusnya harapnya ia dapat mengorak langkah untuk menjadikan usahawan kita dalam negeri Johor lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang lebih tinggi. Baik, sebelum saya mulakan dengan lebih mendalam, saya kongsikan slide saya pada malam ni. Okey, kalau agaknya semua okey, dan sila boleh kasih thumbs up lah, just in case supaya kita boleh tahu bahawa semuanya sedang berjalan dengan lancar. Alright. Seperti saya maklumkan, ini merupakan satu kerjasama antara ESCO, merupakan sebuah firma guaman di Johor, dan juga kita mempunyai pejabat di Kuala Lumpur bersama PUJB. Nama saya Akmal Saufi Muhammad Khalid, merupakan salah seorang rakan kongsi dalam ESCO. Sebelum ini di Zico Law dan juga pernah bekerja di syarikat konsultan Frost & Sullivan. Saya mendapat ijazah sarjana muda saya di IIUM, dan bidang amalan guaman saya adalah dalam bidang teknologi, media data, corporate commercial, pemurihan dan penggabungan syarikat, dan untuk projek utility dan industri berat. Kita di dalam firma, kita melakukan pelbagai transaksi bagi anak guam kita dalam isu utility, dalam soal pembangunan hartanah, dalam soal penubuhan syarikat logistik dan juga penstrukturan FMCG. Ini bagi track record saya lah. Pada masa sama di dalam ESCO, kita juga mempunyai bidang amalan yang lain. Sebagai contoh hartanah, kita ada bidang amalan lain seperti litigasi. Kita juga ada bidang amalan dalam syariah. ESCO ataupun nama penuhnya Akmal Saufi & Co. Seperti saya maklumkan, kita di Kuala Lumpur dan Johor Bahru, dan setakat ini nilai transaksi yang kita telah mengelolakan telah pun melangkaui sebanyak 2 bilion ringgit. Setakat inilah kita tubuhkan hampir, firma ini sudah hampir ke arah 10 tahun antara klien kami yang kita telah laksanakan. Jadi nak kata bahawa you are in the right hands lah, you are in safe hands untuk mendengar kelas online siri ESCO Masterclass. Perkara yang kita akan lalui, konten yang kita akan lalui pada hari ini, dan kita harap saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan, adalah pertama sekali kita akan sepintas selalu melalui objektif perniagaan, jenis struktur perniagaan, pemilik, pemegang saham dan pengarah, perundangan am berkaitan perniagaan. Dan ini penting sebab kalau tak tahu undang-undang, nanti you will be in trouble. So kita tidak mahu keadaan itu. Sumber dana perniagaan, ini selalu juga persoalan. Adakah ada dana lain selain daripada pinjaman daripada bank? Ada.
kita akan sentuh. Perjanjian asas kontrak sah dan saranan. Kenapa kita nak sentuh ni? Supaya kadang-kadang kalau tuan-tuan puan-puan saudara ingin negotiate certain perjanjian dengan keupayaan sendiri, boleh. Dengan syarat saudara semua tahu apa yang saudara negotiatekan. Perkara lain dalam perjanjian, tips rundingan perjanjian yang untuk memberi maklumat apalah yang tuan boleh consider dalam memastikan rundingan perjanjian saudara tuan-tuan puan-puan itu berjaya. Melindungi hak bayaran. Ini kalau andai kata your paymaster is not paying, dan antara tips yang kita boleh berikan. Memulakan tindakan undang-undang, dan akhir sekali bagaimana jikalah contoh perniagaan saudara-saudara tuan-tuan puan-puan diberikan surat saman ataupun surat peguam, macam apa nak buat. So these are the basic content yang kami rasa sebagai permulaan bagi semua peniaga-peniaga, pemilik syarikat maupun pengarah syarikat perlu tahu untuk memulakan your journey as an entrepreneur ataupun usahawan. Okey. Untuk objektif perniagaan, objektif perniagaan selalunya dia ada dua saja. Sama ada saudara atau tuan-tuan puan-puan ingin mencari keuntungan. Keuntungan bermaksud kita jual, contohlah kita jual keropok leko, untung, dan kemudiannya keuntungan itu untuk kita sara keluarga ataupun kita gajikan staf kita. Ada sejenis lagi jenis perniagaan saudara-saudara yang tuan-tuan kena tahu, iaitu dipanggil sebagai perniagaan sosial. So perniagaan sosial, daripada keuntungan diberikan untuk pemegang saham ataupun untuk diri sendiri, keuntungan tersebut digunakan untuk ke arah satu objektif sosial, membantu masyarakat. Jadi di sini dia seolah-olah bukan saja mencari keuntungan tetapi juga membantu membina masyarakat. Tapi ia dalam perkara ini sama ada saudara tuan-tuan ingin keuntungan sahaja ataupun perniagaan sosial, itu terpulang kepada objektif. Kalau tuan-tuan puan-puan ingin sekadar buka perniagaan tapi nak rugi, dan itu orang kata abnormal lah. Okey. Jenis struktur perundangan dalam perniagaan. Struktur di dalam Malaysia dia terbahagi kepada beberapa. Dan kenapa kita kena sentuh jenis-jenis struktur dalam perundangan perniagaan, kerana setiap struktur memberikan impact yang berbeza, liability yang berbeza, siapa yang terlibat, siapa yang memiliki perniagaan tersebut. Di dalam Malaysia ada pemilikan tunggal, ada perkongsian liability terhad ataupun orang putih dia panggil limited liability, partnership LLP, syarikat sendirian berhad, syarikat berhad. Okey. Secara am, perbezaan antara struktur perundangan bagi jenis-jenis ini adalah dalam soal liability. Okey, ini yang paling utama, liability. Okey. Bagi sejenis perniagaan enterprise, ini adalah pemilikan tunggal. Saudara, jika merupakan owner enterprise, akan menanggung sepenuh risiko. So apa maksudnya? Andai kata saudara masuk dalam satu jenis perjanjian untuk melantik seseorang, dan kemudiannya saudara tidak berupaya untuk bayar hutang, maka kontraktor tersebut boleh menyaman saudara, dan contohlah saudara mempunyai rumah, saudara mempunyai tanah, dan semua ini boleh diambil menggunakan proses undang-undang untuk membayar hutang yang saudara buat melalui enterprise tuan. Ini kerana enterprise tidak membezakan antara saudara dengan pemilik enterprise tersebut. Bermaksud saudara, tuan-tuan dan puan-puan dan juga enterprise tersebut adalah satu legal entity. Dia tidak membezakan. Kedua adalah dalam perkongsian. So struktur perkongsian, perniagaan perkongsian ini adalah apabila tuan-tuan dan puan-puan masuk untuk contohnya ingin membuat perniagaan menjual tudung. Tuan-tuan puan-puan dengan saudara mungkin bersama-sama kata kita buat perniagaan tudung, kita daftar sebagai perkongsian.
Dan nak jadi cerita, apabila tuan-tuan dan puan-puan minta untuk kilang manufacture tudung, tiba-tiba tuan-tuan puan-puan tidak boleh membayar hutang, maka kilang tersebut bukan hanya kejar tuan-tuan saja atau puan-puan saja, akan turut kejar rakan kongsi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagaimana pembahagian kerugian tersebut adalah bergantung kepada perjanjian rakan kongsi. Okay? Seterusnya, struktur yang ada adalah perkongsian liability terhad. Ini merupakan satu struktur baru yang diperkenalkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia, di mana liability ataupun risiko liability terletak kepada perniagaan perkongsian liability terhad tersebut. Jadi, kalau ada sebarang kerugian, kerugian tersebut akan ditempatkan di atas perniagaan itu. Dalam keadaan mudah, saya kasih contoh. Jika saya mempunyai sebuah perkongsian liability terhad bersama rakan saya, contoh Abu, dan saya masuk dalam satu perjanjian, maka jika apa-apa berlaku dalam perjanjian tersebut, pihak yang menyaman akan menyaman perniagaan perkongsian terhad, liability terhad, dan beliau tidak boleh mengutip kerugian melalui perkongsian, melalui rakan kongsi. Dia hanya boleh kepada struktur perniagaan perkongsian liability terhad. Seterusnya, ini yang biasa. Ini yang selalu kita lihat. Syarikat sendirian berhad. Okay. Liability ini terletak kepada pemegang saham syarikat. Sekadar saham yang dicarum dan telah bayar. Apa maksudnya? Dalam keadaan sendirian berhad, ia adalah antara struktur perundangan yang mahal kerana ia memerlukan compliance dengan akta syarikat, maksudnya kena ikut apa yang akta syarikat buatkan. Tetapi kebaikannya adalah apabila jika terdapat sebarang kerugian, maka pemegang saham terselamat dan hanya akan menanggung risiko sekadar mana saham yang telah dicarum dan dibayar. Saya boleh kasih contoh. Ali mencarum syarikat sendirian berhad dan saham yang dikeluarkan dia telah bayar sebanyak RM100 untuk 100 unit saham. Satu saham RM1 sebagai contoh. Apabila syarikat yang didaftarkan mempunyai contoh kerugian sebanyak RM1 juta, maka pemiutang yang memberikan hutang tidak boleh mengejar Ali. Hanya boleh sekadar menyaman syarikat dan mendapat bayaran balik sekadar apa aset-aset syarikat ada. Tetapi bagi Ali, dia terselamat kerana dia telah pun membayar saham yang dia carum. Setakat itu saja. Itu adalah kelebihan sendirian berhad. Yang membezakan antara pemilik dan pemegang saham ini kadang-kala dia tidak perlu terlibat dalam soal pentadbiran, dia boleh melantik orang lain. Dan selepas itu, sekadar apa yang dia bayar, itu sajalah tanggungjawabnya. Okay. Dan pemegang saham ini selalunya dalam syarikat persendirian. Saham-saham ini tidak boleh ditawarkan kepada orang umum, tetapi ditawarkan secara individu. Sedikit demi sedikit, tidak boleh secara openly lah. Dan satu lagi struktur yang ada adalah syarikat berhad. Syarikat berhad ini adalah bagi syarikat yang menawarkan saham kepada bakal-bakal pemegang saham yang yang hanya menjual saham melalui bursa, listed company. So di dalam Malaysia, bursa kita, bursa BSKL, kita ada ACE Market, kita ada main board, second board dan lain-lain. Mereka menjual saham mereka secara awam. Okay. Jadi kita ambil contoh saya untuk memudahkan kita memahami. Mei-Ling telah berlantik Abu sebagai kontraktor untuk mengubah suai kedai keknya. Okay. Kita anggap contoh pertama bahawa Mei-Ling ini adalah enterprise. Bermaksud
syarikat kit ini berdaftar atas nama enterprise ini dan Mei-Ling adalah pemiliknya, seorang pemilik tunggal. Dan tiba-tiba apabila Abu telah menyelesaikan segala pengubahsuaian kedai keknya, Mei-Ling tidak dapat bayar. Maka dalam soal ini perundangannya, Abu boleh saman enterprise Mei-Ling tetapi yang akan diheret ke mahkamah dan perlu membayar hutang tersebut adalah Mei-Ling. Ya. Ya. Manakala kita ambil perkongsian pula, kalau Mei-Ling ini adalah sejenis perkongsian, Mei-Ling dan Mei-Fan. Mei-Ling dan Mei-Fan adalah satu perkongsian melantik Abu sebagai kontraktor untuk mengubah suai kedai kitnya. Mei-Ling dan Mei-Fan tidak membayar melalui perkongsian perniagaan perkongsian, maka Abu ingin saman. Maka yang akan menanggung sekali lagi hutang tersebut adalah Mei-Ling dan Mei-Fan. Abu boleh saman kedua-duanya kerana ini hanyalah sekadar perkongsian. Mei-Ling, Mei-Fan tidak dihadkan liability, maka liability selagi mana ada hutang Abu, selagi itulah Abu boleh menyaman Mei-Ling dan Mei-Fan sampailah hutangnya dilangsaikan. Okey. Ketiga, kita ambil contoh Mei-Ling sebagai sebuah syarikat. Mei-Ling mempunyai sebuah syarikat Mei-Ling Sendirian Berhad. Mei-Ling Sendirian Berhad melantik Abu sebagai kontraktor dan mengubah suai kedai kitnya. Mei-Ling Sendirian Berhad, iaitu syarikat Sendirian Berhad tersebut, tidak membayar Abu. Dalam kes ini, Abu tidak boleh akan gagal dalam saman kepada Mei-Ling sebagai individu kerana Mei-Ling hanyalah pemegang saham. Tetapi Abu hanya boleh mendapat dan mengutip kembali hutangnya daripada Mei-Ling Sendirian Berhad di mahkamah. Okay? So nampak beza. Bezanya adalah apabila Abu nak saman dalam kes Mei-Ling Sendirian Berhad, disebabkan Mei-Ling Sendirian Berhad lah yang melantik Abu sebagai kontraktor, maka Abu hanya boleh kejar dan mendapatkan remedi secara perundangan daripada Mei-Ling Sendirian Berhad. Dia tidak boleh saman Mei-Ling. Kalau dia saman Mei-Ling, Abu akan gagal. Sementara kita melalui contoh-contoh ini, jika tuan-tuan perempuan ada soalan, tiada masalah, sila nyatakan di Facebook dalam komen dan halfway nanti insya-Allah saya akan jawab. Ya, kalau tak sempat pun kita akan cuba hubungi untuk memberikan jawapan. Keadaan yang sama juga kita sambung contoh tadi, Mei-Ling adalah Mei-Ling Berhad. So sama seperti Mei-Ling Sendirian Berhad, Abu hanya boleh saman Mei-Ling Berhad, Abu tidak boleh saman Mei-Ling kerana Mei-Ling Berhad lah yang masuk perjanjian dengan Abu dan Abu tidak boleh terus pergi ke Mei-Ling. Okey. Yep. Perbezaan antara pemilik dan perbezaan antara pemilik, pemegang saham dan pengarah. Okey. Secara mudahnya apa beza individu-individu ni? Pemilik ni senang kata di peringkat perkongsian, di peringkat pemilikan tunggal ataupun pegang saham, kita boleh kirakan mereka ni sebagai pemilik. Okey. Manakala pemegang saham merupakan individu-individu yang memegang saham dalam syarikat Sendirian Berhad ataupun syarikat Berhad. Pengarah pula akan selalunya ada jawatan ini dan mengikut akta pun di dalam syarikat. Okey. Adakah soalan saya kepada untuk buat pertimbangan tuan-tuan dan puan-puan, adakah pemegang saham itu boleh menjadi pengarah? Dan dalam keadaan ini tak ada masalah. Kita boleh menjadi pemegang saham dalam sebuah syarikat dan andai kata kita rasa untuk mengemudikan syarikat ini kita saja yang faham ataupun kita boleh memberikan nilai dalam syarikat, maka pemegang saham boleh melantik diri sendiri sebagai pengarah. Tapi dalam selalunya keadaannya pemegang saham ini melantik orang lain. Ada antara beberapa perkara dan permasalahan
yang berlaku yang saya lihat dalam amalan saya, di mana pemegang saham juga turut menjadi pengarah. Dan masalah ini selalunya berlaku apabila pemegang saham tersebut meninggal ataupun tidak dapat berupaya, kesihatannya mengganggu, tidak boleh menjalankan perniagaan. Dalam keadaan ini, pemegang saham adalah orang sama, pengarah dan sama, operasi untuk nak sign cek ada masalah, untuk nak sign resolusi syarikat ada masalah. Atas sebab itu, selalunya nasihat saya kepada semua, cuba untuk mempunyai pemegang saham yang berbeza orang daripada pengarah, supaya ada that break of chain of command, agar apa-apa berlaku, syarikat tetap boleh jalan. Okay. Perundangan am yang berkaitan perniagaan. Okay. Seperti mana-mana perniagaan, tuan-tuan dan puan-puan kena consider ketika peringkat penubuhan syarikat, penubuhan perniagaan. Apabila perniagaan sudah ditubuhkan pula, dalam soal operasinya, apa yang perlu dilaksanakan. Jika perniagaan tuan-tuan dan puan-puan bagus, mungkin tuan-tuan puan-puan ingin menjual ataupun membeli syarikat lain, perniagaan lain. Okay, itu growth lah. Dan akhir juga ada senario di mana tuan-tuan puan-puan ingin exit. Exit meaning tuan-tuan puan-puan nak tutup perniagaan, ataupun tuan-tuan sendiri ingin jual perniagaan. So dari setiap fasa penubuhan, operasi, penutupan syarikat ataupun membeli ataupun menjual syarikat, semua ini perlulah in compliance ataupun mematuhi perundangan-perundangan yang ada dalam Malaysia. Risikonya kalau kita tidak mematuhi perundangan yang ada, apa yang akan berlaku adalah kita ada risiko di mana pihak kerajaan boleh denda kita, kita boleh masuk jail. Kalau andai kata kita tidak mengikut perundangan, kita tidak membuat deklarasi yang penting, maka kita boleh dikira sebagai fraud ataupun tipu. Jadi perundangan sangat penting. Dalam slide selepas ini, apa yang saya akan tunjuk adalah perundangan-perundangan yang am, yang saudara-saudara kena tahu, tuan-tuan puan-puan kena tahu, dan mungkin lepas ini buat rujukan. Jika tuan-tuan puan-puan juga ingin salinan akta-akta yang saya akan tunjuk ini, boleh maklumkan saya ataupun komen di komen di Facebook page PUJB, dan saya akan selepas sesi kelas online masa kelas ini, saya akan berikan salinan PDF untuk rujukan tuan-tuan. Baik, untuk penubuhan syarikat. Okey, pengurusan dan penubuhan syarikat perniagaan untuk undang-undang enterprise, undang-undangnya adalah Akta Pendaftaran Perniagaan ataupun Registration of Business Act. Ini akan melulakan urusan berkaitan enterprise ataupun perniagaan perkongsian. Okey. Bagi undang-undang pengurusan dan pendaftaran bagi syarikat berhad ataupun syarikat sedia berhad, nama akta perundangan yang akan terpakai adalah Akta Syarikat 1965. Okay. Bagi perkongsian liability terhad pula, ia adalah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Okay. Limited Liability Partnership Act. Bagi undang-undang hal ehwal yang berkaitan pekerja, contoh tuan-tuan mempunyai pekerja yang gaji bawah 2,000, 2,500 ke bawah, maka Akta Kerja atau Employment Act akan terpakai. Ini saya tidak letak di sini akta yang berkaitan EPF, akta SOCSO. Ini juga akan terpakai apabila tuan-tuan puan-puan mempunyai staf. Dan ini suka untuk saya sentuh bahawa jika tuan-tuan puan-puan tidak mengikuti piawaian dan pematuhan undang-undang ini, maka sebagai pekerja yang bekerja dengan tuan-tuan puan-puan ada hak untuk pergi ke tribunal pekerja yang boleh menyebabkan tuan-tuan puan-puan disaman, didenda dan dibawa ke muka keadilan, muka mahkamah. Bagi berkaitan harta intelek, okay, ini aset. Tuan-tuan kena tahu bahawa sama ada nama syarikat,
jenama ataupun bahan ciptaan, maka tuan-tuan, puan-puan, ini dirangkumkan di bawah undang-undang berkaitan harta intelek. Selalunya orang nampak MyIPO untuk pendaftaran trademark. So itu di bawah Akta Cap Dagangan. Itu trademark. Bagi paten pula, ia berkaitan dalam soal anda, tuan-tuan puan-puan mempunyai ciptaan baru yang tidak pernah dibuat, maka tuan-tuan puan-puan disarankan untuk mendaftarkan ciptaan tuan-tuan puan-puan di bawah Patent Act. Andai kata tuan-tuan puan-puan tidak berdaftar, okay, dia ada dua keadaan senario. Kalau tuan-tuan puan-puan mempunyai jenama tidak didaftarkan ataupun patent tidak didaftarkan, secara am, bila pergi ke mahkamah, contohlah tuan-tuan pergi ke Petaling Street, ini barang saya. Kenapa orang ni buat? So, apa yang tuan-tuan puan-puan boleh buat adalah dengan berdasarkan pendaftaran yang dikelolakan oleh MyIPO, tuan-tuan boleh secara ultimatumnya buktikan pada mahkamah ini adalah barang saya, ini adalah harta intelek saya dan pihak-pihak ini telah copy paste. Tirulah, buat tiruan. Maka mudahlah mahkamah untuk memberikan keputusan untuk memberikan damages bagi pihak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu kalau tuan-tuan puan-puan daftar harta intelek tuan-tuan di MyIPO. Andai kata kalau tuan-tuan puan-puan tidak berdaftar, maka dia bukanlah menjadi pengakhiran dunia tuan-tuan. Dia still hope dalam perkara ini, di mana perlu melalui Evidence Act membuktikan bahawa perkara-perkara yang tuan-tuan puan-puan kata ini claim di dalam mahkamah itu membuktikan ini adalah hak milik tuan-tuan puan-puan ataupun hak milik perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Undang-undang berkaitan cukai. Ada dua sahaja perkara yang pasti dalam hidup ini. Pertama, kematian. Kedua, cukai. Kematian pasti, cukai pun tak boleh nak lagi. Okey. Jadi dalam perniagaan, kalau anda tuan-tuan puan-puan sebagai perkongsian ataupun sebagai enterprise, maka cukai pendapatan yang akan dikenakan sebenarnya adalah pada tuan-tuan, your personal income. Tetapi andai kata andai kata tuan-tuan puan-puan mempunyai sebuah syarikat, sama ada ia adalah syarikat sendirian berhad ataupun berhad, maka your income tax akan dikenakan terhadap syarikat tersebut dan bukan pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan puan-puan merupakan director dalam syarikat sendirian berhad ataupun berhad, maka itu cukai income tax on your personal basis, tetapi syarikat tetap akan kena income tax. Okey. Ada perkara-perkara lain yang berkaitan dengan teks yang lain seperti contoh SST, seperti contoh RPGT, Real Property Gains Tax, dan lain-lain, tapi itu adalah bergantung kepada transaksi yang tuan-tuan dan puan-puan buat. Okey. Okey. Dan seperkara lagi, apabila tuan-tuan puan-puan, walaupun sekarang dalam dunia digital, terutamanya dalam COVID, ada pergerakan dari segi perniagaan, kebanyakannya mula pergi ke online. Online pun ya, kita ada Electric Commerce Act dan lain-lain, tetapi selalunya masih banyak secara majoriti yang berniaga menggunakan kedai, menggunakan rumah, menyewa, membeli kedai dan lain-lain. Jadi bagi keadaan tersebut, tuan-tuan puan-puan perlu merujuk kepada Kanun Tanah Negara. Nah, Kanun Tanah Negara, saya elaborate sedikit bahawa Kanun Tanah Negara ada cakap soal sewa. Kanun Tanah Negara ada cakap dalam soal pajakan, ada cakap dalam soal TOL ataupun Temporary Occupational License, ada cakap pasal soal gadaian, ini selalunya transaksi dengan bank, dan juga jika tuan-tuan puan-puan ada membuat pembelian tanah ataupun penjualan, maka Kanun Tanah Negara lah merupakan undang-undang yang akan mengawal selia transaksi hartanah tuan-tuan. Okay. Dan last sekali, ini adalah undang-undang yang berkaitan industri spesifik law. Nah, bagi undang-undang yang spesifik kepada industri, saya ingin beri contoh. Saya berniaga sebagai seorang peguam. Saya seorang peguam, saya pun ada akta yang mengelolakan saya, iaitu Legal Profession Act. So saya, selain daripada undang-undang yang tadi saya sebutkan, saya turut kena mengikut piawaian Legal Profession Act.
Kalau ada tuan-tuan perempuan ingin buka klinik, maka undang-undang yang akan berkait adalah Private Healthcare Facilities and Services Act. Kalau anda kata tuan-tuan perempuan ingin buka farmasi, maka Pharmacy Act punya aktah akan berkait. Kalau tuan-tuan perempuan ada berkaitan contohnya nak korek kuari, maka akan ada undang-undang dalam kanun tanah sendiri, kanun tanah negara sendiri yang akan memaklumkan apa perkara-perkara yang tuan-tuan dan puan-puan perlu ikuti. Risiko secara am, saya boleh katakan, andai kata tuan-tuan puan-puan tidak mengikut piawaian undang-undang akta-akta, sama ada undang-undang tersebut dirangka dan diluluskan di peringkat parlimen ataupun di dalam peringkat Dewan Undangan Negeri, maka saudara, tuan-tuan dan puan-puan, perniagaan boleh didenda dan kadang-kadang macam contoh syarikat sebagai pengarah pun boleh dimasukkan dalam jel. Saya kasih contoh, lagi satu contoh akta-akta KWSP. Kalau tuan-tuan puan-puan tidak bayar EPF pekerja, maka sebagai majikan, as director, you will be charged in court. Boleh masuk ke ke dalam jel. Lagi satu yang undang-undang baru 2010, Akta PDPA, Personal Data Protection Act. Jika tuan-tuan puan-puan mengambil maklumat daripada customer tanpa memaklumkan atas sebab apa tuan-tuan puan-puan mengambil maklumat peribadi, nombor telefon, alamat, gambar dan lain-lain tanpa keizinan, maka tuan-tuan puan-puan boleh juga dikenakan tindakan mahkamah melalui agensi-agensi yang mengelola akta tersebut. Baik, kita rehat sebentar untuk saya tengok soalan-soalan yang ada. Kalau ada, saya akan jawab. Kalau tak ada, kita akan teruskan yang lain-lain. Okey, apa komen yang ada? Selangor dengar. Assalamualaikum. Support bisnes anak muda. Okey, boleh. Nasi kukus ronggeng boleh buat treatment harta intak? Ya, boleh. Selagi mana kalau andai kata ia tidak mempunyai nama yang sama. Dalam soal trademark, apabila kita submitkan registration ke MyEpo, MyEpo akan ambil masa untuk mempamerkan logo tersebut secara am, dan jika nama itu terlalu generik, di peringkat awal-awal saja MyEpo akan reject. Tetapi andai kata kalau di peringkat MyEpo okey, MyEpo akan sebelum digazetkan di dalam senarai branding trademark yang ingin didaftarkan, because kena ingat apabila trademark dah didaftarkan, orang lain tak boleh guna. So lepas tu siapa nak guna, tuan-tuan puan-puan boleh charge license, royalty dan lain-lain. Jadi sebelum diluluskan, MyEpo turut akan mempamerkan di bulletin board mereka sama ada bantahan atau tidak. Apabila ada bantahan, dan kemungkinan tuan-tuan puan-puan kena pergi ke MyEpo untuk menerangkan kenapa trademark tuan-tuan puan-puan sebenarnya adalah hak tuan. Contoh dalam kes ni, nasi kukus ronggeng. Nasi kukus ronggeng ini merupakan perkara yang unik, tak ada orang lain guna dalam kawasan Johor Bahru ataupun Pasir Gudang sebagai contoh. Jadi patutnya tak ada orang lain, memang unik. Ini bukan nama yang am. Jadi patutnya didaftarkan, kena terangkan pada MyEpo dan akhirnya akan dapat didaftarkanlah. Okey, kalau anda kata setelah dipamerkan di bulletin ada bantahan dan MyEpo tidak boleh untuk mendaftarkan kerana bantahan dan bantahan itu valid, maka tuan-tuan puan-puan perlulah mencari jenama lain. Kalau tidak, tuan-tuan puan-puan akan mendapat risiko di mana boleh disaman oleh orang lain. Dan ia lagilah boleh disaman andai kata yang saman itu orang yang juga sebenarnya telah memegang registration trademark, registered. Dia selalu kalau dah daftar, R, registered. Okey. Apa soalan lain? Saya merasakan ada soalan yang ingin ditanya sini tapi mungkin malu. Okey. Malu betul-betul. Okey, tak ada. Alright. Kita teruskan sedikit. Seterusnya. Okey, jom. Sumber dana perniagaan. Ini seronok. Ini seronok sebab selalunya orang nak buat perniagaan ni, dia tanya mana duit nak cari. Sama ada dia nak kumpul duit sendiri, dia nak buat personal loan ataupun dia nak buat loan perniagaan. Tapi kita faham di peringkat bank selalunya bank tak akan
dan susah untuk memberikan pinjaman kepada syarikat ataupun enterprise jika mana perniagaan itu baru. Okay. Kalau perniagaan itu sudah ada sekian lama track record duit keluar masuk dan mempunyai dana yang kuat, dah pasti bank akan kasih. Tapi ialah bank ni bila kita buat pinjaman dengan bank, apabila kita sign saja sebenarnya mereka dah dalam keadaan kemenangan. Kita pula yang kena pastikan kita berupaya untuk servis loan tersebut. Jadi senarai dana yang ada, pertama sekali ini logik akal, dana sendiri, okey. Dana daripada keluarga, okay, itu sebenarnya personal dana sendiri, dana daripada keluarga. Kemudian dana dari belian saham. Okey, apa maksudnya di sini? Contoh saya ingin membuat syarikat, saya akan dipanggil sebagai promoter, Ini syarikat belum didaftarkan. Maka saya akan kata kepada SSM, saya nak buka syarikat, saya ingin subscribe share sebanyak 10,000 unit yang berharga RM10,000. Maka saya membeli saham syarikat ABC contohnya yang saya daftarkan ini RM10,000, maka duit itu saya akan belikan pada syarikat, maka saya kini merupakan pemilik syarikat dengan bilangan unit saham 10,000 unit. Maka syarikat kini dengan kita sebagai pemegang sahamnya, syarikat kini ada capital melalui pemegang saham. So dalam kes tadi, saya pemegang saham, syarikat nama ABC, syarikat mengeluarkan saham sebanyak 10,000 unit berharga RM10,000, saya beli. Jadi saya jadi pemilik, syarikat kini ambil duit tersebut menjadikan sebagai dana capital. Kedua, cara yang di mana keempat, cara bagaimana sebuah syarikat boleh raise fund untuk perniagaan adalah dia tidak perlu pergi ke bank pun. Dia boleh lagi sekali datang. Syarikat Sdn Bhd tadi lagi sekali dia kata, Akmal, saya ingin raise fund, kami nak buat contohlah nak explore market yang baru. Kita tak nak pergi ke bank, kita tak nak minta apa family ke apa, but kita nak melalui pemegang saham sedia ada. Jadi syarikat akan buat perjanjian sebab dipanggil sebagai shareholders loan, dan shareholders loan ni di mana pemegang saham akan pinjamkan duit kepada syarikat. Ini saja yang boleh dalam soal pinjam-pinjam duit ni. Pinjam-pinjam duit hanya sama ada daripada shareholders loan ataupun daripada bank. Lain daripada tu kena berhati-hati kerana kalau pinjam duit daripada institusi ataupun bukan shareholder loan, institusi kewangan yang tidak berdaftar, under the Financial Services Act, anda yang kasih pinjam duit ni akan dikira sebagai individu ataupun institusi yang cuba menjadi bank. Individu ataupun institusi yang cuba menjadi bank sebenarnya salah di Akta Financial Services Act dan boleh dipenjarakan. Okay. Now, item nombor 5 di bawah shareholders loan adalah dana dari pinjaman institusi kewangan. Dalam kes ini biasalah pergi ke bank, isi borang, sediakan business plan, berikan track record financial statement dan lain-lain. Dana dari grant kerajaan, ini kalau kerajaan mempunyai dana. Cuma satu perkara berkenaan grant kerajaan saya ingin kongsikan, ia tidaklah merupakan perkara yang agak baik jika tuan-tuan puan-puan ingin menggunakan duit tersebut cepat. Kerana selalunya melalui grant kerajaan ini, tuan-tuan puan-puan kena laksanakan dulu perniagaan tersebut, kena membuktikan track record, barulah disbursement boleh dibuat oleh pihak kerajaan. Itu pertama. Kedua, masalah yang berlaku apabila kita ambil duit daripada grant kerajaan adalah ia agak konstriktif. Dia dah bagi tahu kena buat A, B, C, D. Andai kata tuan-tuan puan-puan ingin divert sedikit penggunaannya, maka kena balik kepada pihak kerajaan. Kena terangkan balik kenapa nak tukar. Maka ia akan ambil masa. Dan kita dalam perniagaan ini kena jaga cash flow. Kita tak boleh tunggu lama. Maka itulah antara keburukan grant kerajaan. Tetapi dari segi soal wang, ia memang sangat menguntungkan kerana grant kerajaan tak perlu bayar. Melainkanlah ia merupakan soft loan. Ada sejenis dana-dana yang lain pula yang dalam konteks Malaysia iaitu seed fund. Seed fund merupakan pelaburan di mana tuan-tuan puan-puan mendapat duit daripada pelabur, dipanggil pelabur angel. Pelabur angel ni bukan kawan-kawan, bukanlah daripada keluarga, bukanlah daripada diri sendiri. Pelabur angel ini mereka memberikan duit seed fund kepada saudara-saudara, tuan-tuan puan-puan untuk pertama
validate untuk memastikan idea perniagaan ini boleh pakai tak boleh pakai. Ini memang dia akan kasih. Ini memang kerja angel fund. Dia kasih dengan harapan jika tuan-tuan puan-puan boleh meyakinkan dia, dia akan kasih duit. Tuan-tuan puan-puan tanpa perlu menggunakan duit sendiri, meyakinkan dia boleh test idea business. So ini untungnya seed fund. In return dia akan perlukan share 10%, 15%. Okay? Tapi bilangan seed fund ini bergantung. Dalam konteks Malaysia, ia boleh mencapai sehingga 500,000, ia boleh mencapai 50,000. Tapi dalam konteks luar negara, seed fund boleh menjadi juta-juta oleh pelabur angel. Kedua, seterusnya adalah melalui investment round, financing melalui financing round lah, dipanggil financing round, investment round. Ini adalah melalui venture capitalist. So sebagai contoh, venture capitalist di Malaysia adalah PNB, KWSP, MEFCAP, KUAP. Ini maksudnya mereka ini beri investment dalam dana yang besar. Even Khazanah pun merupakan venture capitalist yang membeli saham, buat injection kepada dalam Grab dan Uber. Jadi mereka pun merupakan venture capitalist. Tak silap saya, kita ada A&W pun funding dia melalui MEFCAP, venture capitalist juga. Dan selain daripada itu, cara untuk mencari dana bagi pergerakan syarikat untuk cash flow adalah dengan menyenaraikanlah syarikat di bursa saham. Okay. Now, satu myth ataupun pemahaman olok-olok oleh pemilik perniagaan ataupun mereka di luar sana bahawa anda perlu untuk mempunyai revenue transaksi yang berjuta-juta. Sebenarnya, from day one, daripada hari pertama saudara-saudara mendaftarkan syarikat, sebenarnya tuan-tuan perempuan dah boleh daftar dah sebenarnya di bursa. Cuma mungkin bukan di main board, bukan di second board, tetapi dalam Ace Market boleh dan market yang lain. Ada dua market yang sebenarnya tuan-tuan perempuan from day one, tuan-tuan perempuan dah boleh senaraikan di bursa saham. Kenapa ramai suka pergi ke bursa saham? Kerana pada bila-bila masa, apabila tuan-tuan perempuan memaklumkan kepada orang awam bahawa tuan-tuan perempuan akan embark on a new project, tuan-tuan perempuan dah tak perlu pergi ke bank. Hanya dengan mengisu share, orang awam beli saham, maka tuan-tuan perempuan gunakan duit tersebut untuk menggerakkan syarikat tuan-tuan perempuan. So di situ ada kelebihannya. Yang tidak ada, yang memberi keburukan dalam aspek ini adalah di segi compliance. Apabila kita dah mula menjual saham kepada pihak awam, maka undang-undangnya sangat ketat. Untuk penyenaraian dalam bursa saham, ia memakan kos yang tinggi, tetapi ia memberikan keyakinan kepada pelabur dan branding tuan-tuan perempuan ini ialah, siapa nak kata, contoh Samad mempunyai syarikat listed, memang membanggakanlah, dan sudah pastinya bank pun lebih berkeyakinan kerana Security Commission yang mengelolakan prospektus syarikat tuan-tuan dan perempuan. Selain daripada senaraikan, kalau anda kata syarikat tuan-tuan perempuan merupakan syarikat yang sudah dilistedkan di saham, maka tuan-tuan perempuan boleh further issue papers. Pengeluaran penyenaraian stok-stok yang lain juga boleh diteruskan. Dan kita akan tengoklah sama ada orang membeli saham tersebut atau tidak. Okey, kita tengok balik pada soalan. Kalau ada soalan-soalan baru, kita cuba tengok. Trademark tadi, soalan tadi, email rasmi. Okey, malu insyaAllah. Okey. Kalau pinjam dana daripada kawan-kawan, macam mana ya? Perlu ada agreement ke? Mohon bantuan. Okey. Pertama sekali, kalau tuan-tuan dan perempuan sudah meminjamkan kepada kawan-kawan, pada kawan-kawan duit, kurang-kurangnya dah pastilah ada transaction punya trail, paper tracing lah, paper trail melalui bank. Secara am, apabila duit, contoh saya kasih dalam kes ni Ahmad Solihin, saya kasih duit pada Ahmad Solihin melalui bank, saya ada rekod, saya boleh kata kepada
mahkamah. Ini kalau kita pergi ke mahkamah, sebarang nilai yang bawah 5,000 ke bawah, kita mungkin akan boleh sendirilah, mahkamah kecil, membuktikan bahawa saya kasih duit tapi dia tidak memberikan apa yang saya nak, contoh barang, produk dan lain-lain. Ini boleh dibuktikan. Tapi kalau tak ada bukti, agak susah. Tapi selalunya apabila melalui WhatsApp pun sekarang ini melalui Akta Evidence, Akta Bukti, Evidence Act, ia sudah boleh digunakan pakai, menggunakan WhatsApp sebagai bukti. Okay. Perlu ada agreement atau tidak? Dah pastilah. Pastikan kalau boleh ada agreement lah. Walaupun ini adalah personal, tapi dalam soal ini ia dibenarkan. Ini kalau personal dengan personal lah. Kalau syarikat tu yang tadi agak masalah. Tuan Akmal, saya nak minta pendapat Tuan berkenaan langkah kerajaan mewujudkan undang-undang khas bersifat sementara melindungi perniagaan. Apakah status cadangan ini? Setakat ini apa yang saya dimaklumkan dan saya faham di peringkat perundangan di parlimen, kerajaan meluluskan dana di peringkat parlimen. Okay, apa yang mereka telah laksanakan, ya, saya terangkan, apabila kerajaan ingin mengeluarkan sejumlah dana lain daripada bajet negeri, okay, bajet negeri, bajet kerajaan persekutuan, ia memerlukan kelulusan parlimen, dan ini telah dinyatakan dalam perlembagaan negara. Okay. Sekadar itu sahajalah yang saya lihat setakat ini untuk dalam soal kerajaan membelanjakan wang. Itu pertama. Kedua, apabila ia berkaitan dalam soal institusi kewangan, okey, bank negara melalui Financial Services Act dan akta-akta lain di bawahnya, Islamic Financial Services Act, mempunyai kuasa untuk mengeluarkan subsidiary legislation di mana ia boleh mengelolakan bagaimana bank perlu berinteraksi dan memberikan khidmat dalam soal COVID. Sebab itulah hari itu bank bersetuju dengan moratorium, sebab itu adalah arahan daripada bank negara. Okey, so macam mana kalau syarikat enterprise tapi nak dapatkan dana pelabur? Syarikat enterprise nak dapatkan dana pelabur, dia bukan syarikat, dia adalah enterprise. Jadi enterprise dia nak kembang, dia kena bawa masuk rakan kongsi, dia akan jadi perkongsian. Tapi kalau anda kata syarikat ingin mencari pemegang saham baru, dia perlu issue new shares. Itu daripada saudara Johir Jaafar. Lagi satu ada kawalan cyber perniagaan. Oh, okey. Seorang pemilik syarikat boleh dikeluarkan dari syarikat boleh oleh pemegang saham. Seorang pemilik syarikat boleh dikeluarkan dari syarikat. Apa maksud dia ni? Saya cuba fahamkan, seorang pemegang saham. Seorang pemegang saham boleh tak mengeluarkan pemegang saham yang lain. Okey, apabila anda menjadi pemegang saham, saya ingin maklumkan bahawa apabila anda jadi pemegang saham adalah macam kahwin. Okey, selagi mana orang tu tak meninggal, selagi itulah dia jadi pemegang saham. Dan andai kata kalau dia meninggal, saham tersebut akan turun kepada waris-waris pemegang saham yang meninggal selamanya, selagi mana dia tidak mengundurkan diri sebagai pemegang saham dan transferkan, memberikan kepada orang lain saham tersebut sampai in perpetuity. Dalam undang-undang ni in perpetuity, maksudnya sampai kiamat lah orang tu akan jadi pemegang saham. Kalau dia hidup lah, kalau dia tak hidup, keluarga dia pula akan mengambil alih saham tersebut. Adakah undang-undang cyber berkait dengan perniagaan usahawan? Ya, banyak. We have Electronic Commerce Act, kita ada Evidence Act, kita ada Digital Signature Act, dan semua ini mengawal selia perniagaan, terutamanya dalam soal digital. Ya, macam bahaya penjawat awam nak buat akaun, buat SSM. Untuk makluman semua, LHDN, LHDN dan JPA apa sebarangnya memang mempunyai akses dan kerjasama dengan SSM. Andai kata penjawat awam buat syarikat, LHDN akan tahu, JPA akan tahu dan sebagainya. Badan-badan itu berhubungan antara satu sama lain, mempunyai interaksi. Jadi kita tahu, saya pun faham sebagai penjawat awam, anda akan ada kekangan, so selalunya kasih pada keluarga lah untuk membuat syarikat buat perniagaan. Sendiri memang dihalang dan memang pihak kerajaan akan tahu.
Um, Tuan Akmal sekadar bertanya pandangan anda, boleh kongsikan berkenaan cadangan Tuan untuk penambahbaikan perundangan terutamanya bagi perniagaan. Secara asas sekali, tuan-tuan puan-puan kena pastikan bahawa perjanjian antara pemilik-pemilik syarikat itu ada. Okey, ini akan mengawal selia hubungan antara pemilik syarikat. Sebagai contoh, saya dan individu, saya, Ali dan Abu, pemegang saham bersama. Jika saya tak ada sebarang perjanjian shareholders agreement, saya meninggal, maka keluarga saya pula akan mengambil saham saya. Maka Ali dan Abu tengok, siapa pula ni pemegang saham? Itu masalah pertama. Masalah kedua, kalau apa-apa jadi pada saya dan saya merupakan pemegang authorization punya TAC punya token kan, kalau bank kan, maka itu akan juga ada masalah. So, seeloknya, melalui shareholders agreement, kita akan beritahu jika mana pemegang saham meninggal ataupun infirmity of mind, iaitu gila, ataupun masuk jail ataupun bankrupt, maka tawaran pertama saham orang yang ini tadi gila, sakit dan lain-lain akan diberikan tawaran untuk beli saham tersebut kepada pemegang saham sedia ada. Kalau pemegang saham sedia ada tidak mahu membeli saham individu tersebut tadi, maka keluarganya ataupun individu tersebut boleh menjualkan saham tersebut kepada individu-individu lain yang di luar. So ini perjanjian shareholders ni boleh membantu mengelolakan syarikat. Ataupun shareholders agreement juga boleh berfungsi dalam keadaan sebagai contoh individu tadi. Contoh saya lah, saya meninggal. Tapi saya yang tadi menguruskan bank, saya yang akan sign. Melalui shareholders agreement dah kata, kalau salah seorang pemegang saham yang sign ni meninggal, maka secara automatik hak untuk sign cek akan diberikan kepada pengarah ABC. Maka itulah tujuannya supaya syarikat, pengelolaan syarikat, urusan syarikat boleh berterusan kerana ada perjanjian shareholders agreement. Dan shareholders agreement ini boleh ditunjukkan kepada pihak bank dan bank akan terima. Itu berkaitan shareholders agreement. Kedua, dalam soal urusan jual beli dengan pembeli kita, dengan customer, klien. Apabila kita tak ada perjanjian yang kita boleh frame up awal-awal, jadi apabila merasa dalam soal transaksi jualan apa semua tidak dapat dijaga dengan elok, maka ia memberikan problem bila nak bayar, dekat mana nak bayar. Itu masalah. Bolehkah pemegang saham mengeluarkan pemilik syarikat? Pemegang saham adalah pemilik syarikat. Pemegang saham adalah pemilik syarikat. Pemegang saham, maksudnya pemilik syarikat adalah pemegang saham. Jadi pemegang saham. Pemegang saham melantik pengarah. Okey. Andai kata pemegang saham tidak berpuas hati dengan pengarah, pemegang saham ada hak untuk membuang pengarah yang dilantik tadi. Jadi contohlah syarikat ini 60% saya pegang sebagai pemegang saham, saya pegang 60% saham syarikat ini, Abu pegang 40% syarikat ini. Abu lantik seorang director, saya lantik seorang director. Saya tidak berpuas hati dengan director saya, maka saya boleh buang director saya. Kalau Abu tidak berpuas hati dengan director saya, dia tidak boleh buang sebab itu bukan director yang dilantik. Faham? Melainkan dalam shareholders agreement kata, shareholders agreement yang pegang majority ataupun membuat voting majority berupaya untuk membuang mana-mana director, maka jika itu dibenarkan dalam shareholders agreement dan turut dinyatakan dalam constitution syarikat, perlembagaan syarikat ataupun sebelum tahun 2016 iaitu Memorandum of Association dan Article of Association, maka jika ia telah ditulis maka bolehlah saya buang pengarah orang lain atau orang lain buang pengarah saya dengan syarat dia adalah majority shareholder. Okey. Masa kita dah tak banyak, saya cuba percepatkan lagi sikit beberapa item yang lain. Perjanjian asas kontrak sah dan saranan, ini untuk memastikan saudara, tuan-tuan dan puan-puan memastikan perjanjian itu sah. Kalau tidak sah, maka penatlah masuk perjanjian tapi tidak boleh dibawa ke mahkamah dan mahkamah tak nak tengok. Iaitu pertama, anda kena pastikan bahawa pihak dalam perjanjian itu orang yang dah cukup umur 18 tahun ke atas,
perkara yang dijanjikan ada perkara, jangan masuk perjanjian tapi tak membincangkan langsung soal perkhidmatan ke, soal kewangan yang perlu dibayarkan ke, ataupun soal produk. So kena ada subjek matter. Ini penting dalam perjanjian. Ketiga, balasan. So contoh kalau saya memberikan duit sebanyak RM50, balasannya saya mahu contoh sebiji durian, mahal durian ni RM50. Okey, itu balasannya. Maksudnya tuan kena kasih balik sebagai bos atas duit yang saya kasih. Perkara keempat, mana-mana perjanjian, kalau anda kata tuan-tuan puan-puan cuba buat perjanjian tetapi perjanjian itu menentang sebarang undang-undang yang berada dalam negara kita, maka perjanjian tersebut adalah tidak sah dan ia diistilahkan dalam undang-undang sebagai void ab initio. Okey. Tempoh perjanjian adalah tempoh perjanjian pula untuk memastikan tuan-tuan puan-puan dan pihak-pihak dalam perjanjian mengetahui bila perjanjian bermula, bila perjanjian perlu dilaksana dan bila perjanjian berakhir. Dan tiada guna kalau perjanjian hanya satu pihak sajalah yang bersetuju, tapi pihak yang lagi satu perlu melaksanakan tanggungjawab tidak bersetuju. Maksudnya kita sign seorang, orang lain tak sign. Jadi mana akadnya? Perjanjiannya tak ada. Dan seperkara untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, jika perjanjian tersebut tidak di stamp duty kan di LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, perjanjian tersebut masih sah tetapi tidak boleh bawa ke mahkamah. Mahkamah tak akan terima. Kena bayar dulu stamp duty. Tapi kalau contohlah sign agreement pada Januari tahun 2020, tiba-tiba ada masalah, sekarang bulan 10 baru nak bawa ke mahkamah, baru nak stamp, maka akan ada denda yang kena dibayar. Okey. Selain daripada itu, perkara yang kena ketahui dalam perjanjian adalah bila ingin menamatkan perjanjian tersebut. Ini penting. Termination clause. Sama ada dia perjanjian tersebut tamat disebabkan apabila tanggungjawab dalam perjanjian telah dilaksanakan ataupun telah habis sebarang waktu yang ditetapkan. Klausa untuk tarik diri dalam perjanjian. Ini penting. Kadang-kala apa yang berlaku antara peniaga-peniaga kita, mereka tidak meletakkan klausa macam mana nak tarik diri dari perniagaan, maka dia terikat selagi mana perjanjian tu beroperasi. Kadang-kala, contoh saya membuat sebuah pertanian untuk menghasilkan kelapa matak. Tapi kelapa matak tahun ni mungkin tidak membuahkan hasil. Dan dalam perjanjian tersebut, saya tidak nyatakan bahawa jika kelapa matak tidak boleh capai beberapa tan, maka saya boleh tarik diri daripada perjanjian. Saya tak tulis perkara tu. Maka orang yang masuk perjanjian dengan saya boleh saman saya, kenapa you tak boleh deliver and supply kelapa matak? Jadi sebab saya tak ada klausa ini, you tidak melindungi saya, maka saya boleh disaman. Perkara tiga, ingkar perjanjian. Contoh, saya membeli sebuah handphone daripada Ali. Dan handphone tersebut dalam perjanjian jual beli tersebut saya tak nyatakan bahawa kalau saya beli phone ini, jika phone ini rosak, saya ingin kembalikan. Jika tidak ataupun tuan tidak boleh membetulkan, maka ia dianggap ingkar perjanjian, tuan kena bayar ganti rugi. So perkara-perkara ingkar perjanjian ini klausa-klausanya tak ada, maka kalau saya tak ada, maka saya pun terpaksalah hidup dengan telefon yang rosak. Klausa ganti rugi pula adalah apabila anda tidak meletakkan contoh perjanjian ini tidak boleh dijalankan, maka apa kerugian ganti rugi yang perlu dibayar oleh pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawab. Okey, tips rundingan perjanjian, ada beberapa tips yang penting. Ini adalah supaya kalau tuan-tuan puan-puan tidak melantik peguam pun, tuan-tuan puan-puan kena ada the mindset of a lawyer. So mindset of a lawyer, dia ada beberapa perkara yang kita selalu fikir dalam soal rundingan. Pertama, kita kena ketahui apa yang sebenarnya diperlukan perniagaan anda melalui rundingan ini. Apa yang sebenarnya paling penting dalam perjanjian. Kadang-kadang perjanjian dia minta ABC, sebenarnya kita nak DEF. So mungkin boleh kompromi dalam rundingan. Kita tak boleh win everything. Dalam perjanjian, kedua-dua pihak kena sama suka. Kalau tidak, dua-dua tak sign agreement tu. Jelas dengan kemampuan perniagaan dalam soal boleh melaksanakan perjanjian, boleh bayar, mempunyai human capacity untuk melaksanakan perjanjian. Ketahui risiko dan impak maksimal jika anda ingkar kepada perjanjian. This is where di mana tuan-tuan puan-puan perlu tengok the fine prints. Jika anda ingkar dalam perjanjian ini, apakah ganti rugi ataupun maksimum risiko yang tuan-tuan puan-puan perniagaan tuan-tuan puan-puan perlu tanggung. Supaya ini orang kata
this is more than what I can chew, more than what I can bite. So mungkin kita tidak masuk perjanjian tersebut sebab risikonya tidak munasabah. Ketahui keperluan pihak yang akan memasuki perjanjian bersama anda. Kenapa? Supaya kita tahu macam mana nak tackle, boleh membawa dia ke arah persetujuan untuk menandatangani perjanjian ini dengan kita. Rundingan boleh mengambil masa yang lama, perlu catat ke semua perkara yang dibincangkan sebelum dijadikan sebagai perjanjian. Memang, kadang-kala kita jumpa sekali, 2 kali, 3 kali. Kita tidak mahu setiap kali jumpa, we start from zero again. Apa terma-terma yang telah dimuktamadkan, okay, stop, finalize. And then kita masuk ke rundingan untuk klausa-klausa yang lain. Ini adalah proses negotiation. Dan ia mungkin ambil sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau kontrak itu senang, dan mungkin senang. Mudah dan cepat. Tapi kalau kontrak itu kompleks, maka anda perlu merekodkan setiap perbincangan dan persetujuan yang telah dinyatakan mana-mana pihak yang terlibat. Dan selalunya kita buat mestilah melalui hitam putih. You can do by email or you can do by way of letters lah. Melindungi hak bayaran anda, record, tak ada cara lain. Even verbal is a bit hard to prove in court. Gunakan khidmat escrow. Contoh, anda ingin membuat satu kerja untuk supply tapi kita tidak pasti bayaran tu ada tidak ada, gunakan khidmat escrow. Escrow mungkin akan kenakan daripada bilangan bayaran tu 1%, 2%, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan dah tahu duit dah ada dalam akaun dan sedia untuk dilepaskan pada tuan apabila tuan-tuan perempuan telah deliver produk ataupun melaksanakan perkhidmatan. Membuat pemeriksaan latar belakang klien dan kemampuan klien. Ini selalunya kita tak nak berurusan orang yang tak ada duit ataupun orang yang tidak berupaya untuk melaksanakan tanggungjawab. So ini kita selalu buat melalui CITOS punya search. Menggunakan perkhidmatan peguam untuk memberi nasihat sewajarnya. Contoh, kita nak beli syarikat doktor. Okay? Tapi bila mana kita tak faham industri doktor, maka main sign je. Sedangkan dia kena ada license. License tak ada. So kerja peguam untuk memastikan tuan-tuan perempuan beli perkara yang sah. Kalau tidak nanti bila dah beli syarikat klinik ni, dah rugi. Dah nak kena cari license. Kalau tak dapat license, dah kena tutup klinik tersebut. Payment guarantee, guarantor pembayaran. Ini bermaksud anda kata orang yang masuk perjanjian dengan pihak tuan-puan tidak mempunyai keupayaan untuk bayar setelah tuan membuat semakan pada syarikat atau perniagaannya, maka kita minta, okay, why don't you sebagai orang yang melantik saya juga minta orang guarantor. Anda kata you tak boleh bayar, maka your guarantor will pay ni. Ataupun last kali, this is another method, iaitu bank guarantee. Nilai kontrak 500,000 sejuta. Anda kata orang ni tidak boleh bayar pada tuan-tuan dan perempuan, maka gunakan bank guarantee. Orang tersebut yang melantik tuan-tuan perempuan untuk melakukan sesuatu, supply sesuatu, kena mengambil bank guarantee. Anda kata dia tidak bayar, maka bank guarantee in benefit pihak tuan-tuan perempuan akan membayarkan bayaran tersebut directly pada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan perempuan dah tahu, orang ni tak bayar, at least bank dia akan bayar. And then dia hutang bank, itu dia punya hal. Okey, memulakan tindakan undang-undang, pastikan anda mempunyai bukti cukup. Surat tuntutan mula sekali mestilah daripada perniagaan anda. Kalau masih tak ada respon daripada orang yang hutang dengan pihak tuan-tuan perempuan, bolehlah mulakan dengan tuntutan surat peguam. Kalau lepas surat peguam pun tak kasih respon, dah boleh memulakan prosiding mahkamah, arbitrasi ataupun tribunal. Selalunya bila dah sampai ke pihak mahkamah, dia akan mulalah nak minta settlement lah, minta bawa bincang. Itu dipanggil sebagai settlement. Bila sampai ke peringkat mahkamah juga, apa yang akan berlaku adalah tuan-tuan perempuan mempunyai sepenuh, jika kes ini berpihak pada pihak puan, maka mempunyai menggunakan sistem perundangan kita, boleh recoup balik your loss melalui perundangan. Dengan syarat orang tu ada duit lah, ataupun mempunyai aset yang bernilai. Kalau dia tak ada, then kita boleh jatuhkan dia bankrupt. Membalas tindakan undang-undang. Ini kalau tuan-tuan perempuan yang kena saman. Ini adalah ramai yang datang. Apa patut buat bila kena saman? Tak ada cara lain. Respon. Kenapa ada respon? Respon memastikan tuan-tuan perempuan pertama sekali boleh, you can state your case. Kenapa tuan-tuan perempuan tak boleh bayar, tak boleh nak laksanakan? Number one. Number two, apabila berlakunya proses respon dan negotiation, ia akan melambatkan masa untuk individu ini ataupun syarikat ini mengambil tindakan mahkamah. Jika ambil tindakan mahkamah pun, bila tuan-tuan perempuan pergi ke mahkamah,
dan memaklumkan kami sebenarnya dalam proses rundingan. Maka mahkamah boleh mengambil kira proses rundingan. Mahkamah kata, apa kata both of you selesaikan kes ini di luar mahkamah. So, sebab itu penting respon. Jangan lari. Apabila mana-mana pihak, sama ada tuan-tuan, puan-puan, perniagaan, syarikat, enterprise, lari dan anda disaman, apa yang akan berlaku? Pihak yang menyaman itu akan dapat keputusan mahkamah judgment in default. Apa impact judgment in default? Dia dapat keputusan penghakiman judgment in default, seterusnya dia akan boleh terus execution punya judgment untuk mendapatkan aset-aset untuk daripada pihak tuan. Sedar-sedar tuan-tuan, puan-puan, rumah dah kena sita, dah kena lelong dan lain-lain. Sebab itu respon kepada sebarang tindakan mahkamah. Kalau masih tak reti, agak takut, tak pasti, then you can always cari peguam-peguam untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita akan tengok balik kepada soalan. I think kita pun dah reach 10:05 minit. Mana ni tuan-tuan ada sekadar tanya. Tambahkan kita tadi dah. Mahal ke surat peguam? It depends on the case, complexity of the case. Kalau secara kita peguam-peguam mungkin akan charge RM50, ada yang sampai RM100, RM150, ada yang RM200, RM300. Ia bergantung kepada complexity of your case. Kalau ia tidak kompleks, ia murah sahaja. Okay? Yang menjadi mahal apabila ia sudah mula masuk ke mahkamah. Ia juga bergantung kepada berapa masa yang diperlukan oleh peguam untuk memahami kes tuan-tuan puan-puan. Kalau tuan-tuan puan-puan tidak ada bukti, nak mencari balik bukti maka dan perlukan a proper guidance daripada peguam, itu mungkin akan jadi mahal lah. Tapi secara pengalaman saya selalunya kita berikan surat peguam untuk menyatakan pendirian anak guam. Anak guam pun ketika itu selalunya sudah mempunyai bukti-bukti yang membolehkan membuat tuntutan di mahkamah. Kalau tak boleh, kita selalunya akan nasihatkan bahawa your case is a bit soft ataupun is a bit flimsy, tak kuat evidence-nya. So kalau anda kata ada counter sue disaman balik oleh orang yang kita saman, dan kita kena consider all those risks before we take that legal action. Baik, saya rasa jika kita sebenarnya sudah ke akhir kelas siri ESCO Masterclass perundangan dalam perniagaan. Jika ada sebarang persoalan, ini merupakan nombor saya yang tertera di skrin. Tuan-tuan puan-puan juga boleh email kepada saya. Tuan-tuan puan-puan juga boleh email lah, senang kata email. Pejabat saya boleh tengok di website, tak ada masalah. Dan barisan peguam daripada ESCO sudah pastinya bersedia membantu usahawan dalam negeri Johor. Terima lagi sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, juga pihak Perbadanan Usahawan Johor kerana memberi peluang untuk saya bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan berikan sedikit sebanyak ilmu berkaitan perundangan. Mungkin jika tuan-tuan puan-puan ada topik-topik lain yang ingin dikupas, sila letak juga komen di Facebook dan mungkin kita boleh mengikhtiarkan topik-topik yang berkait dengan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Dan tak ada masalah, siri kelas online ESCO Masterclass ni memang percuma, memang kita nak bantu. Alright, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Selamat malam.